Selamat pagi dan salam sejahtera kepada yang amat dihargai Puan Beatrice N. Anak Saga dan rakan sekumpulan saya. Saya Keswaraj Analaki Selvanathan, nombor pelajar 202305010145. Selamat petang Madam Beatrice N. Anak Saga dan rakan sekumpulan saya. Saya Logeswaran anak lelaki Karunanidhi, student ID 202305010074. Nama saya adalah Komdi Chandra Mohan. ID saya 202003030015 daripada Bachelor in Business Administration. Salam sejahtera kepada Madam Beatrice dan ahli kumpulan saya. Nama saya Prini Shanaya, student ID saya adalah 202309010482. Saya dari BBA. Nama saya Dilashni Priya. ID pelajar saya 202101030019. Saya pelajar BBA. Hari ini saya nak cakap tentang titik-titik perpaduan di Malaysia. Untuk memastikan Malaysia kekal bebas, untuk mewujudkan negara yang berdaulat, damai dan disanjung di seluruh dunia. Perpaduan perlu dipertingkan dan dipertahankan. Titik-titik kesepaduan antara batas agama, budaya dan perkauman bahasa yang sama seperti dalam sukan, ekonomi, seni budaya dan sosial, mempunyai kuasa hajab yang boleh menyatukan orang Malaysia. Setiap bangsa dan negara ingin mencapaikan perpaduan supaya mereka boleh hidup dengan harmoni dan tenteraan tanpa mengganggukan keamanan. Tanpa keamanan, orang ramai tidak akan dapat hidup dengan selesa. Sekarang kita tinggal konsep detik-detik perpaduan dalam masyarakat Malaysia. Konsep detik-detik perpaduan dalam masyarakat Malaysia merujuk kepada momen-momen penting di mana warga Malaysia dari pelbagai latar belakang etik, budaya dan agama bersatu untuk menyokong nilai-nilai perpaduan, keharmonian dan kepelbagaian dalam negara mereka. Perpaduan etik di Malaysia adalah prinsip utama yang pegang teguh oleh kerajaan dan masyarakat untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan negara. Beberapa contoh detik-detik perpaduan yang penting dalam masyarakat Malaysia. Pertama ialah Hari Kemerdekaan. Setiap tahun pada 31 Ogos, Malaysia menjemput Hari Kemerdekaan negara dari penjajah dengan perpaduan. Yang kedua ialah Hari Malaysia. Hari Malaysia dirayakan setiap 16 September untuk memperingati penubuhan Federasi Malaysia pada tahun 1963. Semua rakyat Malaysia memperingati sejarah perpaduan semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan Singapura. Meneruskan dan memperkukuhkan detik-detik perpaduan ini penting bagi Malaysia untuk mengekalkan keharmonian dan kestabilan sosial dalam masyarakat yang berbilang budaya dan etik. Ini berbentuk asas yang kukuh untuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran negara. Definisi perpaduan ialah melibatkan kesepaduan, harmoni dan kebersamaan di kalangan pelbagai kumpulan etnik, agama, budaya, latar belakang sosioekonomi dalam negara. Perpaduan semakin penting dalam dunia moden, terutamanya di Malaysia yang mempunyai pelbagai budaya dan etnik. Ini termasuk berkomunikasi dengan bebas, bercakap dengan orang lain dengan cara yang bermakna dan berusaha untuk mencari penyelesaian yang adil dan inklusif untuk sebarang pertikaian yang timbul di kalangan pelbagai kumpulan masyarakat di Malaysia. Hari ini, saya akan membincangkan mengenai detik-detik perpaduan dalam kalangan Malaysia yang amat penting dalam semua aspek kehidupan kita. Perpaduan dalam masyarakat Malaysia, perpaduan ini bukan sahaja memberi kekuatan kepada negara kita, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang kita junjung tinggi sebagai rakyat Malaysia. Pertama,
Mari kita lihat bagaimana makanan menjadi simbol perpaduan dalam masyarakat kita. Kita semua tahu bahawa makanan Malaysia begitu pelbagai dan unik, mencerminkan campuran budaya dalam pelbagai etnik seperti Melayu, Cina, India dan lain-lain. Ini menunjukkan bagaimana kita boleh bersatu melalui satu aspek yang paling asas, makanan. Selain itu, perkahwinan campuran juga merupakan contoh yang baik tentang bagaimana perpaduan boleh terwujud. Perkahwinan membawa bersama pelbagai warisan budaya dan adat istiadat, mengikut hubungan antara keluarga dan komuniti yang terlibat. Kebudayaan juga memainkan peranan penting dalam menyatukan jiwa dan semangat rakyat Malaysia. Melalui perayaan-perayaan tradisional seperti Hari Raya, Deepavali dan Tahun Baru Cina, kita dapat merasai kebersamaan dan kegembiraan bersama. Tidak ketinggalan, pendidikan dan sukan turut memainkan peranan dalam menyokong perpaduan dalam masyarakat. Melalui pendidikan, kita dapat memahami dan menghargai kepelbagaian budaya, manakala sukan membawa rakyat bersama-sama melintasi sempena etnik dan budaya. Di samping itu, seni juga menjadi alat yang berkesan dan menyebarkan mesej perpaduan melalui filem, nyanyian, lakonan dan animasi. Kita dapat menyampaikan nilai-nilai keharmonian dan keberagamaan kepada masyarakat secara lebih efektif. Jadi, dengan setiap usaha kecil yang kita lakukan untuk memahami, menghargai dan memupuk semangat perpaduan, kita sedang membina sebuah masa depan yang lebih cerah bagi negara kita yang tercinta ini. Terima kasih kepada semua hadirin. Keharmonian antara pelbagai etnik, budaya dan agama di Malaysia membentuk momen perpaduan dalam masyarakat Malaysia. Komitmen penting adalah kebijaksanaan yang digunakan oleh kerajaan Malaysia untuk memupuk perpaduan melalui dasar yang inklusif dan progresif. Pendidikan memainkan peranan dalam membina kepercayaan yang positif terhadap budaya dan etnik. Disambungkan detik-detik perpaduan makanan di masyarakat Malaysia. Makanan memainkan peranan penting dalam memperkukuhkan perpaduan dalam masyarakat Malaysia yang pelbagai etnik dan budaya terdapat pelbagai detik. Perpaduan makanan yang membawa bersama-sama warga Malaysia dari pelbagai latar belakang untuk berkongsi pengalaman kuliner dan merayakan pelbagaian budaya. Berikut adalah dalam beberapa contoh detik-detik perpaduan makanan dalam masyarakat Malaysia. Pertama ialah makanan jalanan. Makanan jalanan sangat popular di Malaysia dan menjadi titik pertemuan warga dari pelbagai etnik. Di tempat seperti gerai makanan, pasar malam, orang dapat menikmati hidangan dari pelbagai budaya seperti nasi lemak, mi goreng, pecanai, laksa dan lain-lain. Makanan jalanan mencerminkan kepelbagaian budaya dan kesatuan masyarakat Malaysia. BBA, hari ini saya nak cakap tentang filem. Filem juga menunjukkan bahawa semua orang melihat dan menyamai perpaduan. Filem Ola Bola adalah salah satu yang telah mendorong rakyat Malaysia untuk bersatukan dan menjadikan Malaysia sebuah negara yang hebat dan bermaruah. Artis terkenal di Malaysia, Datuk P. Ramlee, orang yang tidak berasing dalam komuniti Malaysia. Filemnya mendapat pujian dan peringkat masyarakat tanpa batasan kaum, agama, status dan sama ada umur. Lagi satu contoh ialah Adik Wiraku, ialah kisah benar tentang seorang guru yang sanggup melakukan apa saja untuk memastikan anak muridnya berjaya. Kisah ini yang perlu menjadikan tular di media sosial, menceritakan tentang bagaimana dia berani mengharungi banyak tekanan untuk mengajarkan anak-anak sekolahnya. Detik-detik perpaduan kebudayaan adalah festival seni dan budaya sering menampilkan pertujuan berbagai kelompok etnis yang membantu meningkatkan pemahaman dan aspirasi terhadap keagamaan budaya.
Namun ketika orang-orang dari latar belakang berbenda mengenakan pakaian tradisional satu sama lain selama perayaan dan ancaman khusus, hal ini mencerminkan penaklukan mereka terhadap bagaimana budaya. Seterusnya, saya akan membincangkan perpaduan melalui nyanyian dan lakonan. Muzik dan lakonan menjadi platform penting untuk menyebarkan nilai perpaduan kepada masyarakat dalam bidang etika, penghayatan dan peradaban. Lagu Negaraku adalah salah satu lagu kita nyanyikan sejak kecil, salah satu lagu yang menunjukkan identiti negara Malaysia. Rakyat akan berdiri secara spontan apabila lagu ini dimainkan untuk menunjukkan penghormatan mereka kepada negara Malaysia. Lagu Ayolah telah dikeluarkan oleh penyanyi Malaysia Zainal Abidin. Zainal mengatakan bahawa tujuan lagu tersebut adalah untuk memupuk perpaduan pelbagai kaum dan mendorong masyarakat Malaysia untuk menghayati semangat cinta akan negara. Selain itu, Sudirman Haji Harsyad adalah seorang yang cuba menggalakkan keharmonian antara etnik melalui muziknya. Selain itu, cerita percintaan antara pelbagai etnik Malaysia digambarkan dalam lakonan teater atau drama seperti Sepet yang dicipta oleh artis tempatan. Nyanyian dan lakonan adalah contoh-contoh medium yang dapat memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ingin membentangkan tentang pentingnya pendidikan dalam membentuk individu dan masyarakat yang berkualiti. Pendidikan adalah kunci utama membuka pintu kefahaman dan toleransi. Di dalam bilik darjah, anak-anak kita belajar bukan sahaja tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang nilai-nilai murni seperti keadilan, hormat menghormati dan kerjasama. Melalui pendidikan yang berkualiti, generasi muda diajar untuk menghargai kepelbagaian budaya, agama dan latar belakang etnik. Mereka mempelajari bahawa kepelbagaian adalah kekayaan dan asas kepada keharmonian dalam masyarakat. Saya ingin membentangkan tentang pentingnya sukan dalam membentuk individu dan masyarakat yang berkualiti. Sukan bukan sekadar permainan tetapi juga satu platform di mana masyarakat kita boleh memupuk perpaduan dan kebakatan. Di padang permainan, tiada bezanya sama ada seseorang itu Melayu, Cina, India atau dari mana-mana kaum atau agama. Semangat bersatu dalam mencapai matlamat yang sama mengatasi segala perbezaan. Sukan membentuk jalinan persahabatan dan kepercayaan di antara individu-individu yang sebelumnya mungkin asing antara satu sama lain. Dalam pasukan sukan, mereka belajar untuk bekerjasama, menghormati dan memberi sokongan kepada rakan-rakan sepasukan tanpa mengira latar belakang. Seterusnya saya nak cakap tentang kebajikan. Salah satu sikap yang boleh wujudkan perpaduan kaum ialah membantu mereka yang susah dan memerlukan bantuan. Ini kerana budaya dan warna kulit kita akan membantu di antara satu sama lain tanpa menggiring latar belakang kita. Rakyat Malaysia pelbagai kaum sangat komit kepada majlis rumah terbuka yang diadakan oleh kerajaan. Mereka datang dan menghubungkan dengan masyarakat yang pelbagai kaum dan latar belakang. Menganjurkan program yang menggantungkan sesama masyarakat, semangat kasih sayang antara kaum yang bersatu di Malaysia lebih dihidupkan semula. Contohnya, program yang boleh dilakukan termasuk sambutan Hari Keluarga, sambutan Hari Ibu, Bapa dan hari perayaan kaum-kaum lain. Sekarang kita tengok street wedding, iaitu perkahwinan. Street wedding atau perkahwinan jalanan adalah konsep perkahwinan yang semakin popular di beberapa negara termasuk Malaysia.
Ia merupakan perayaan perkahwinan yang diadakan di kawasan awam seperti jalan raya, taman kota atau kawasan komuniti, berbeza daripada perkahwinan tradisional yang diadakan di tempat-tempat tertutup seperti dewan atau hotel. Yang pertama adalah tempat terbuka. Perkahwinan jalanan diadakan di tempat terbuka seperti jalan raya, taman kota atau ruang awam lain. Tempat-tempat ini memberikan ruang yang luas untuk majlis perkahwinan dan membolehkan lebih banyak orang untuk menyertai acara tanpa perlu had jumlah tetamu. Yang kedua adalah partisipasi komuniti. Satu aspek penting dalam perkahwinan jalanan, street wedding, adalah partisipasi komuniti. Penduduk tempatan mungkin menyumbang dengan menyediakan makanan atau minuman, memberikan hiburan seperti muzik, tarian atau menyumbangkan barang-barang atau perkhidmatan yang diperlukan untuk perkahwinan. Perkahwinan jalanan menawarkan alternatif yang unik dan menyeronokkan kepada perkahwinan tradisional dan ia sering menjadi pilihan bagi pasangan yang mengadakan majlis yang santai, meriah dan lebih terbuka kepada komuniti. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa persediaan yang teliti dan kebenaran pihak berkuasa setempat adalah penting untuk memastikan kelancaran dan keselamatan acara tersebut. Dalam detik-detik perpaduan adalah berpakaian adat yang dikenakan oleh masyarakat dari berbagai etnis dan budaya di Malaysia adalah salah satu cara paduan ini ditunjukkan. Masyarakat dari berbagai etnis kerap mengenalkan pakaian adat masing-masing selama perayaan, keagaman atau budaya yang meningkatkan perpaduan tersebut dalam keragaman masyarakat Malaysia. Mengekspresi dalam merayakan keagaman masyarakat Malaysia mempersilakan dan merayakan keagaman budaya mereka sambil menampakkan semangat perpaduan berbagai suku dan budaya melalui pakaian tradisional ini. Saya akan menerangkan dan membincangkan detik-detik perpaduan melalui animasi. Animasi salah satu jenis bahan audio visual yang dipanggil animasi ialah objek yang disusun dalam pelbagai posisi sehingga membentuk ilusi gambar bergerak. Beberapa animasi Malaysia kini menjadi terkenal di beberapa negara lain yang merupakan satu pencapaian yang cukup membanggakan. Upin Ipin, Boboiboy, Ejen Ali dan Kampung Boy, kartun-kartun animasi yang menampilkan watak-watak dari pelbagai latar belakang etnik atau menceritakan cerita-cerita yang menghargai kepelbagaian budaya dapat membantu memperkukuhkan kesedaran perpaduan dalam masyarakat Malaysia. Contoh, animasi pendek yang mengisahkan tentang kisah-kisah kehidupan seharian rakyat Malaysia dari pelbagai latar belakang etnik yang hidup secara harmoni dan bekerjasama untuk mencapai matlamat yang sama. Animasi juga menunjukkan sifat tolong-menolong antara semua kaum yang boleh menjadi rujukan yang baik kepada penonton Malaysia. Animasi Malaysia mempunyai keupayaan untuk meningkatkan perpaduan antara remaja dan kanak-kanak. Kesimpulannya, dalam sejarah panjang negara kita, Malaysia, terdapat pelbagai detik-detik penting yang menandakan perjuangan dan pencapaian dalam memperkuatkan perpaduan di kalangan pelbagai etnik dan budaya yang amat menghuni tanah air ini. Walaupun cabaran dan ujian sering menguji keharmonian kita diingatkan untuk tidak melupakan warisan kesatuan yang telah menjadi tonggak penting kepada kejayaan dan kemakmuran negara kita. Dengan menjunjungi tinggi nilai-nilai perpaduan, kita membuktikan kepada dunia bahawa Malaysia adalah contoh yang cemerlang bagi keharmonian
antara pelbagai bangsa dan agama. Keutamaan kita harus sentiasa berada pada memperkukuhkan perpaduan dan memastikan bahawa Malaysia terus menjadi tempat yang aman, damai dan sejahtera untuk semua warganya. Sekian sahaja. Terima kasih.